Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Baik. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Seperti mana yang telah saya maklum pada live tadi, live bacaan zikir tahlil dan juga selawat tadi, kita akan sambung dengan live bacaan kitab Kifayatul Mubtadi. Itulah satu kitab membicarakan tentang ilmu tauhid, ilmu akidah ahli sunnah wal jamaah yang mesti dipelajari, yang wajib dipelajari oleh tiap-tiap mukallaf. Mukallaf adalah mereka yang berakal, mereka yang baligh, mereka yang sempurna panca indera, dan mereka yang sampai seruan agama, seruan Rasul. Baik. Jadi mereka ini, golongan ini kena mengaji lah, wajib mengaji. Iaitu kita lah. Siapa yang tak mengaji, kita bimbang lah. Amalan kita tu ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita tidak mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. La tasihul ibadah illa bima'rifatillah. Tidak sah ibadah itu melainkan terlebih dahulu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi kita sambung muka surat 13 kitab Kifayatul Mubtadi, iaitulah sifat Allah Taala yang ke-6. Baik. Qala musannifu rahimahullahu taala wa naf'ana bi'ulumihi fid darain amin. Baik, jadi kitab ni adalah kitab karangan almarhum Tuan Guru Haji Abu Bakar Ibrahim, Mudir Markaz Ta'lim wa Tarbiyah Pondok Bandar Hilir Telui, Sik Telui Tua, Sik Kedah Darul Aman. Jadi Tuan Guru ni adalah salah seorang guru yang hebat lah, yang mengarang kitab ni, dan beliau juga adalah salah seorang anak murid kepada Tuan Guru Haji Omar Zuhdi, Madrasah Misbah Al-Falah. Baik. Jadi kita masuk sifat yang ke-6 lah. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala. Ke-6. Ke-6 iaitu sifat Allah Ta'ala yang ke-6. Ke-6 ni pada sebutan. Ke-6 pada tertib sebutan. Sebenarnya sifat Allah Ta'ala itu tidak ada turutan. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, tidak ada lah. Jadi yang ke-6 ni pada sebutan sahaja, pada tertib sebutan. Jadi sifat Allah Ta'ala ni dia tak ada satu, dia tak ada dua, dia tak ada tiga lah. Sebab sifat Allah Ta'ala ni dia sama-sama qadim. Sama-sama qadim. Jadi dia tak ada satu, dua, tiga. Dia tak berbilang macam tu. Baik, cuma ke-6 di sini dikatakan tertib pada sebutan. Ulama buat macam ni sebab nak bagi mudah kita mengaji. Baik. Yang ke-6, yakni yang ke-6, sifat Allah Ta'ala yang ke-6 daripada 13 sifat yang wajib dipelajari oleh tiap-tiap mukallaf. Apa dia? Wajib kita percaya. Wajib di sini dengan maksud wajib syarak. Wajib syarak, wajib atas kita tu. Kita tu mukallaf lah. Wajib atas kita, yakni mukallaf. Tiap-tiap mukallaf percaya. Wajib kena percaya. Kalau bahasa Arab panggil beriman. Dan i'tiqad. I'tiqad ni maknanya berpegang teguh dalam hati. Kena tambak dalam hati. Baik, jadi kita nak percaya, nak i'tiqad ni macam mana jalannya? Kita kena mengaji dah dulu. Dia nak percaya tu dia kena tahu dulu. Nak mari tahu itu kena mengaji. Kalau tak mengaji macam mana nak tahu? Tu, baik. Jadi wajib mengaji lah. Wajib mengaji hingga tahu dan wajib percaya dan i'tiqad. Tu. I'tiqad maknanya simpul dalam hati, tambak dalam hati.
percaya dan i'tiqad apa tu? Yang kita wajib tu? Bahawasanya tetap dan sabit. Tetap dan sabit ni satu makna lah. Tetap dan sabit iaitu mesti. Dalam kurungan dia kata wajib. Mesti bagi Allah Ta'ala bersifat wahdaniyah. Wajib di sini, wajib bagi Allah ni dengan maksud wajib akal. Kalau wajib kita tadi tu wajib syarak. Wajib syarak. Syarak untuk tekan kita. Tiap-tiap mukallaf ni. Maknanya barang siapa yang tak percaya, tak i'tiqad, maka dia berdosa. Dijanjikan dengan siksa. Tapi kepada mereka yang percaya dan i'tiqad, maka dia dapat pahala. Tu. Baik, jadi wajib bagi Allah dengan maksud wajib akal. Maknanya akal kita tak terima kata Allah tak bersifat dengan wahdaniyah. Tu. Wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan wahdaniyah. Wahdaniyah. Wahdaniyah bahasa Arab. Erti wahdaniyah. Apa maksud wahdaniyah? Esa. Esa lah. Wahdaniyah artinya esa. Esa Allah Ta'ala. Esa Allah Ta'ala pada zatnya, zat Allah. Maknanya zat Allah Ta'ala tu satu lah. Esa tu kita nak bagi mudah faham, dia satu lah. Allah Ta'ala tu zat dia tu satu. Esa. Dan pada segala sifatnya, sifat Allah Ta'ala tu satu-satu. Tapi hak 13 ni hak mana? Ni bilangan berlainan lah. Maksudnya sifat Allah di sini yang satu tu, yang Esa tu adalah sifat ma'ani Allah. Contoh dia kudrah. Kudrah ada satu sahaja. Iradah ada satu sahaja lah. Maksudnya setiap satu sifat tu ada satu sahaja. Itu dimaksudkan dengan Esa pada segala sifatnya, sifat Allah. Dan pada segala perbuatannya, Esa Allah Ta'ala tu pada segala perbuatannya. Maknanya Esa pada perbuatan ialah mengada dan meniadakan itu Esa. Perbuatan tidak berkongsi dengan siapa-siapa. Maknanya perbuatan Allah Ta'ala nak mengadakan sesuatu ataupun nak meniadakan sesuatu itu adalah Esa. Dia tak berkongsi dengan mana-mana untuk meniadakan sesuatu ataupun untuk mengadakan sesuatu. Jadi dia tak berkongsi lah perbuatan tu. Jadi perbuatan Allah Ta'ala itulah Esa. Maksud dia macam tu. Baik, kemudian qala musannif, maka asa Allah Ta'ala pada zatnya ni, pada dirinya, diri Allah. Macam mana yang dikatakan asa Allah Ta'ala pada zatnya Allah. Itu ada mempunyai dua makna. Jadi yang kata asa Allah Ta'ala pada zatnya tu ada dua makna, dua pengertian, dua makna, dua maksud. Pertama, yakni yang pertama, bermula yang pertama daripada dua makna esa Allah Ta'ala pada zatnya tu. Pertamanya ialah bahawasanya zatnya Allah tidak berkapuh atau tidak bersusun daripada dua juzuk. Maknanya zat Allah Ta'ala tu yang kata makna yang pertama, yang kata asa Allah Ta'ala. Contoh tengok mainan budak-budak tu kan, mainan kanak-kanak tu, ada mainan kecil-kecil tu. Nak jadi besar tu dia kena cantum, baru dia jadi besar. Tapi zat Allah Ta'ala bukan macam tu lah. Dia tak bercantum macam tu. Atau tidak bersusun daripada dua juzuk. Ataupun zat Allah Ta'ala tu tak bersusun daripada dua juzuk. Tak bersusun lah. Contohnya kita susun kitab. Kitab pertama dan lagi satu kitab kita letak atas dia, bersusun. Yang tu bersusun. Tapi zat Allah Ta'ala tak bersusun macam tu. Dia tak bersusun macam tu. Dia tidak bersusun daripada dua juzuk, dua bahagian atau lebih. Inilah dikatakan tidak ada kam muttasil pada zatnya. Maknanya tidak ada berbilang-bilang yang berhubung-hubung. Bercantum pada zatnya. Kam muttasil pada zat. Maknanya tidak ada beberapa ataupun berbilang-bilang yang bercantum pada zat Allah Ta'ala. Itu dipanggil kam muttasil pada zat Allah Ta'ala. Baik. Sekali lagi saya ulang. Yang kata makna yang pertama, asa Allah Ta'ala pada zatnya tu macam mana? Bahawasanya zatnya zat Allah tidak berkapuh. Tidak berkapuh atau tidak bersusun daripada dua juzuk atau lebih. Kalau zat kita macam mana? Zat kita ni berkapuh lah. Bercantum.
ataupun bersusun daripada beberapa juzuk zat kita ni. Tahu mana? Nampak macam satu. Nampak di luar ni nampak macam satu. Tapi zat kita boleh dibelah bagi tak? Boleh dibelah bagi tak? Boleh. Sebab itulah ada kes pembunuhan kerat 5, kerat 10. Contoh, seseorang tu aksiden kan, tangan putih. Boleh tak cantum balik? Kalau kita pergi hospital, dia jahit balik. Setengah tu kan, jahit cantum balik boleh. Tapi tak berfungsi lah. Sebab urat putih. Kan? Tulang pun putih. Tapi nak cantum tu boleh tak? Boleh. Boleh. Itu bermakna kita ni bercantum daripada beberapa juzuk. Bersusun daripada beberapa juzuk atau lebih. Jadi zat Allah Ta'ala bukan macam tu. Bukan macam tu. Jadi inilah yang kata zat Allah Ta'ala tidak berkapuh atau zat Allah Ta'ala tidak bersusun daripada 2 juzuk atau lebih. Inilah dikatakan tidak ada kam muttasil pada zat Allah Ta'ala. Inilah dikatakan tidak ada kam, yakni berbilang-bilang muttasil yang berhubung pada zatnya Allah. Tu mustahil. Zat Allah Ta'ala tu ada kam muttasil. Mustahil. Baik. Tu yang pertama lah. Makna pertama, esa Allah Ta'ala pada zat. Kedua, yakni makna yang kedua. Bermula makna yang kedua daripada 2 makna. Esa Allah Ta'ala pada zatnya tu macam mana? Ialah tidak ada zat yang lain. Tidak ada zat yang lain menyamai dengan zatnya zat Allah. Tidak ada zat lain lah. Tidak ada zat lain. Tubuh lain. Tidak ada zat yang lain. Tidak ada zat yang lain yang menyamai dengan zatnya zat Allah. Tidak ada zat lain yang serupa. Inilah yang kata tidak ada zat yang lain menyamai dengan zatnya Allah. Inilah dikatakan tidak ada kam munfasil pada zatnya Allah. Tidak ada kam munfasil pada zatnya Allah. Maknanya tidak ada berbilang-bilang yang bercerai, yang berasingan pada zatnya Allah. Tidak ada. Maknanya tidak ada kam muttasil, tidak ada kam munfasil pada zat Allah Ta'ala. Tu. Habis itu pada zat. Yang kata esa pada zat. Kemudian dan esa Allah Ta'ala, dan bermula esa Allah Ta'ala ataupun satu Allah Ta'ala pada segala sifatnya Allah. Itu ada mempunyai 2 makna. Tadi zat, esa pada zat Allah Ta'ala ada 2 makna. Kemudian yang ni pula, esa pada segala sifatnya Allah ada 2 makna juga. Jadi dikehendaki segala sifat Allah Ta'ala di sini khusus kepada sifat ma'ani sahajalah. Sifat ma'ani yang 7 tu. Qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama', basar. Tu. Jadi dia ada 2 makna juga. Kalau esa pada zat tadi ada 2 makna. Yang pertama, Allah Ta'ala tu tidak ada kam muttasil. Ataupun kita panggil zat Allah Ta'ala tu tidak berkapuh, tidak bersusun daripada 2 juzuk ataupun lebih tu. Ataupun dan zat Allah Ta'ala juga tidak ada kam munfasil, iaitu tidak ada zat yang lain yang serupa dengan zat Allah. Itu dikatakan maknanya zat Allah Ta'ala ni esa, tidak ada kam muttasil dan tidak ada kam munfasil. Kemudian sifat Allah Ta'ala pun ada 2 makna juga. Yang kita esa pada zat Allah, pada sifat Allah Ta'ala tu ada 2 makna juga. Pertama, yakni pertama daripada makna yang pertama daripada 2 makna yang kata esa Allah Ta'ala pada sifat tu, bahawasanya ialah bahawasanya segala sifat Allah Ta'ala itu satu-satu kesemuanya. Satu-satu dengan maksud satu jenis sifat. Satu-satu tu satu jenis sifat satu. Satu jenis sifat satu. Nak di sini adalah sifat ma'ani Allah. Contoh dia seperti qudrah satu, iradah satu, ilmu satu, hayat satu, basar satu, kalam satu. Ada satu-satu. Memanglah 7. 7 tu berasingan, tak sama. Qudrah dia ada 1, dia tak ada sampai 2 qudrah. Dia tak ada iradah sampai 2. Dia tak ada ilmu sampai 2, hayat sampai 2. Tak, dia ada satu-satu. Setiap satu jenis sifat tu ada satu sahaja. Itu dimaksudkan makna yang pertama. Sekali lagi, bahawasanya segala sifat Allah Ta'ala itu satu-satu kesemuanya, tidak berbilang-bilang,
pada satu-satu tu tak ada berbilang-bilang. Pada satu-satu sifat tu tak berbilang. Seperti satu qudrah, satu iradah, satu ilmu, satu hayat, satu sama', satu basar, satu kalam. Setiap jenis sifat tu satu saja. Dia tak ada sampai 2, 3, 4 dan sebagainya. Itu dimaksudkan dengan makna yang pertama tadi. Esa Allah Ta'ala pada sifat dia. Tidak berbilang-bilang. Tidak berbilang-bilang. Maknanya bila kita sebut satu jenis satu sifat tu tidak berbilang-bilang lah. Seperti 2, 3 kudrah. Kudrah tu ada satu lah. Dia tak ada sampai 2, tak ada sampai 3. 2, 3 iradah. Iradah pun ada satu saja. Tak ada sampai 2, tak ada sampai 3. Itu iradah. Dan lain-lainnya. Seperti apa ni? Hayat. Hayat pun ada satu saja. Tak ada sampai 2, 3. Sama' pun ada satu saja. Basar pun ada satu saja. Kalam pun ada satu saja, tak ada sampai 2, 3, 4. Itu dia maksudkan di sinilah. Inilah yang kata setiap satu jenis sifat tu satu tu, inilah dikatakan tidak ada kam muttasil, berbilang-bilang muttasil yang berhubung, berhimpun pada segala sifat. Sifat Allah Ta'ala. Beberapa yang berhubung pada sifat Allah Ta'ala. Tak. Maknanya setiap satu sifat Allah Ta'ala ada satu saja. Qudrat ada satu, iradat ada satu, ilmu ada satu, hayat ada satu, sama' ada satu, kalam ada satu, basar ada satu. Setiap satu jenis sifat ada satu. Inilah dimaksudkan dengan tidak ada kam muttasil pada sifat. Tidak ada berbilang-bilang yang berhubung pada sifat. Itu dimaksudkan di sini. Baik, kedua, yakni makna yang kedua daripada dua makna yang kata esa Allah Ta'ala pada sifat tu macam mana? Tidak ada sifat yang lain. Tidak ada sifat yang lain, yakni yang lain daripada Allah lah. Tidak ada sifat yang lain, yakni yang lain daripada Allah Ta'ala yang menyerupai sifat-sifat Allah Ta'ala. Lebih-lebih lagi lah, pada pihak boleh mengadakan sesuatu atau meniadakan sesuatu. Maknanya tidak ada yang lain daripada Allah Ta'ala yang ada sifat serupa macam Allah. Lebih-lebih lagi pada pihak mengadakan sesuatu dan meniadakan sesuatu. Tidak ada sifat, tidak ada yang lain yang serupa dengan Allah, ada sifat macam tu juga. Tu. Bahkan kudrat iradat Allah Ta'ala sahajalah yang mengadakan dengan makna menimbulkan daripada tiada kepada ada. Dan meniadakan sesuatu, meniadakan dengan maksud menghilangkan yang ada tu. Meniadakan yang ada maknanya menghilangkan yang ada tu. Meniadakan sesuatu. Jadi yang meniadakan sesuatu dengan mengadakan sesuatu adalah hanyalah kudrah Allah Subhanahu Wa Taala. Bukannya sifat yang lain. Tak ada yang lain yang serupa macam Allah yang ada kudrah juga. Tak. Yang meniadakan dan mengadakan sekarang ni adalah kudrah Allah Subhanahu Wa Taala saja. Sifat Allah Taala saja. Tu. Kudrah dan iradah Allah Taala sajalah yang mengadakan dan meniadakan sesuatu tu. Inilah yang dikatakan tidak ada sifat yang lain daripada Allah Taala yang menyerupai sifat-sifat Allah Taala tu. Inilah dikatakan tidak ada kam munfasil, berbilang-bilang yang bercerai pada segala sifat, Allah lah. Dan esa Allah Ta'ala pada segala perbuatan itu. Perbuatan Allah Ta'ala tu yang kita esa pada perbuatan tu macam mana? Perbuatan Allah ni macam mana? Menimbulkan dari tiada kepada ada. Itu perbuatan Allah. Dan bermula esa Allah Ta'ala pada segala perbuatan itu, iaitu yang kita esa Allah Ta'ala pada segala perbuatan itu macam mana? Tidak ada orang lain atau benda lain yang menolong Allah Ta'ala pada mengadakan atau meniadakan sesuatu. Tidak ada perbuatan yang lain. Tidak ada orang lain. Tidak ada pun pihak yang lain yang membantu Allah Ta'ala, menolong Allah Ta'ala ketika mana Allah Ta'ala nak mengadakan sesuatu ataupun nak meniadakan sesuatu. Hanya Allah Ta'ala sahajalah yang satu-satunya mengadakan dan meniadakan sesuatu. Tidak ada yang lain.
orang lain yang duk tolong Allah Ta'ala. Baik. Mendirikan saya ini mengubah. Bahkan perbuatan Allah Ta'ala sajalah. Perbuatan Allah Ta'ala sajalah yang mengadakan, yakni menjadikan ataupun menimbulkan. Bahkan perbuatan Allah Ta'ala sajalah yang mengadakan atau meniadakan sesuatu. Jadi hanya perbuatan Allah Ta'ala saja yang mengadakan dan meniadakan sesuatu. Tidak ada orang lain yang membantu Allah Ta'ala dalam proses mengadakan sesuatu ataupun meniadakan sesuatu. Inilah yang mana? Inilah yang kata tidak ada orang lain atau benda lain yang menolong Allah Ta'ala pada mengadakan dan meniadakan sesuatu tu, dikatakan tidak ada. Kam muttasil pada segala perbuatan. Iaitulah berbilang-bilang yang berhubung pada segala perbuatan. Maknanya tidak ada. Mustahil. Mustahil. Kam muttasil pada perbuatan ni mustahil. Tidak ada tidak ada berbilang-bilang yang berhubung pada perbuatan. Maknanya tidak ada orang lain ataupun benda lain yang menolong Allah Ta'ala ketika mana Allah Ta'ala nak meniadakan ataupun mengadakan sesuatu itu. Baik. Maka makna asa Allah Ta'ala itu, maka bermula makna asa Allah Ta'ala itu ternapi. Ternapi 5 kam. Ternapi 5 kam. Yang pertama tadi apa dia? Kam muttasil dan munfasil. Ternapi kam muttasil dan munfasil pada zat. Itu yang pertama. Yang kedua, ternapi kam muttasil dan munfasil pada sifat. Dan yang ketiga, ternapi kam muttasil pada perbuatan. Ada 5 lah. Yang pertama, ternapi kam muttasil pada zat. Yang kedua, ternapi kam munfasil pada zat. Yang ketiga, ternapi kam muttasil pada sifat. Dan yang keempat, ternapi kam munfasil pada sifat. Dan yang kelima, ternapi kam muttasil pada perbuatan. 5 lah. Maknanya, yang kata esa Allah Ta'ala itu, dia kena ternapi 5 kam tadi. Berbilang-bilang tadi lah. Inilah yang dikatakan esa Allah Ta'ala itu. Inilah yang kata ternapi 5 kam tadi tu. Inilah dikatakan esa Allah Ta'ala. Inilah dikatakan esa Allah Ta'ala. Okey, sambung lagi. Dan wajib kita percaya. Wajib di sini wajib syarak. Wajib di sini dengan maksud wajib syarak. Syarak tekan kita. Kalau kita tak percaya, maknanya kita berdosa. Kita dijanji dengan seksa. Seperti mana orang kafir lah. Dia tak percaya. Dia tak i'tiqad. Dan wajib ini syarak. Wajib syarak. Kita, ini atas kita, tiap-tiap mukallaf, percaya. Nak percaya ni, kena mengaji dulu. Atas jalan belajar lah. Dan wajib kita percaya. Dan i'tiqad. Tidak sama sekali. Iaitu mustahil. Tidak sama sekali itu mustahil. Di atas Allah Ta'ala tu bersifat dengan lawannya. Lawan apa ni? Lawan bagi wahdaniyah tu lah. Mustahil atas Allah Ta'ala bersifat dengan lawannya. Iaitu lawannya tu. Lawan bagi wahdaniyah tu apa dia? Berbilang-bilang. Pada zatnya Allah. Atau pada segala sifatnya sifat Allah. Atau pada segala perbuatannya perbuatan Allah. Jadi mustahil. Sifat zat Allah Ta'ala berbilang, mustahil. Akal tak boleh terima. Sifat Allah Ta'ala berbilang, mustahil. Akal tak boleh terima. Perbuatan Allah Ta'ala tu berbilang-bilang, mustahil. Baik. Jadi kita kena mengaku Allah Ta'ala mesti tak berbilang-bilang. Baik. Dan dalil di atas yang demikian itu bermula dalil di atas yang demikian itu asa Allah Ta'ala dan tidak berbilang-bilang tu pada zat, pada sifat dan pada perbuatan tu. Mana ada dalil? Firman Allah Ta'ala, wa ilahukum ilahun wahid. Artinya bermula Tuhan kamu itu kamu tu semua manusia lah, termasuk orang kafir sekali lah. Yang kata kamu tu. Artinya bermula Tuhan kamu itu ialah Tuhan yang Esa. Esa pada zat.
esa pada sifat, esa pada perbuatan, atau dalil atas yang demikian itu yang kita esa Allah dan tak berbilang-bilang tu, baharu alam ini. Baharu alam ini. Ni alam ini menjadi dalil kata Allah Ta'ala tu esa, tak berbilang-bilang. Tak berbilang-bilang. Kalau berbilang-bilang, maka alam ini pun tak boleh nak jadilah. Tak boleh nak jadi sebab ada perbuatan yang lain yang serupa dengan Allah Ta'ala. Jadi, boleh kemungkinan boleh jadi bergaduh. Kawan ni nak buat, kawan ni tak mau. Kawan ni tak membuat, kawan ni nak buat. Jadi bergaduh. Jadi, alam ini menjadi dalil kata Allah Ta'ala itu esa. Baik, jadi sekadar itu dulu pengajian kita untuk minggu ni, insyaAllah. Panjang umur, kita sambung pula hari minggu depan, hari Jumaat, pada sifat yang ketujuh, iaitulah sifat hayat. Sifat hayat lah, insyaAllah. Jadi mudah-mudahan apa yang telah dikongsikan tuan-tuan dapat faham dan dapat amalkan lah, insyaAllah. Baik, jadi sekadar itu dulu. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang dan yang lemah itu daripada kelemahan diri saya sendiri. InsyaAllah panjang umur kita jumpa lagi minggu depan pada live yang seterusnya. Baik, jadi sekian dulu. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.